Buletin Selatan 21 Mei 2015. UM-Land bakal bangunkan projek UM-City Medini Lakeside. Hub Pendidikan Tinggi Pago dijangka beroperasi seawal pertengahan 2016. Johor Bahru antara bandar utama dipilih sebagai bandar pemangkin pertumbuhan dalam RMK11. Dada cebisan daging bayi di Kerat 15 dijumpai. Dan akhir sekali, kapal korek karam di Pengerang, 14 kru hilang, seorang selamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan nilai pembangunan kasar GDV sebanyak 1.2 bilion ringgit di Medini Iskandar, UM-Land akan membangunkan sebuah lagi projek yang dikenali sebagai UM-City Medini Lakeside di atas tanah seluas 5 ekar. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UM-Land Berhad, Datuk Charlie Chia Lumeng, UM-Land melantik Samsung C&T Corporation sebagai kontraktor utama bagi projek tersebut yang akan dibina berhadapan tasik dan pasti suasananya sesuai untuk kehidupan komuniti dan mereka yang bekerja. The Medini Lakeside Park will be a community focal point for Medini and also Iskandar, Malaysia in general. It will provide prominent access for events and performances, landscape park for recreation, outdoor gyms, circuit as you jog around the park. The environmental purposes we have designed will help to rejuvenate the existing lake, which will also be a showcase of science and nature. Beliau berkata demikian sewaktu berucap pada Majlis Pecah Tanah UM-City Medini Lakeside yang disempurnakan Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin. Turut hadir pada majlis tersebut Pengerusi UM-Land Tun Musa Hitam, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ismail Karim dan Ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Datuk Sri Utama Syarif Abdul Samad. Projek yang dijangka siap pada tahun 2018 tersebut meliputi pembangunan prasarana seperti taman rekreasi, ruang perniagaan, servis apartmen dan premis perniagaan berjenama. Antara syarikat yang bekerjasama dalam sektor reka bentuk projek tersebut ialah syarikat Reko dari Sepanyol dan syarikat AECOM. Tambah beliau, projek tersebut merupakan salah satu peluang pelaburan masa hadapan kepada mereka yang berminat. Okay, basically you are thinking of the glut of properties in Iskandar, Malaysia itself. I think we agree that there is actually an abundance and supply, but at the same time it's mostly residential high-rise apartments that is in a lot of supply. But for UM-Land, our strategy at this moment, we are actually concentrating a lot on landed and affordable homes. And this caters for our local population of first-time home buyers. At the same time also, we are helping residents of Iskandar, Malaysia to actually own a home within their means. Now, talking about UM-City in Medini, we are actually not really selling at the residence. We are selling an investment opportunity that you participate together with us for the next 10 years. At the same time, you get a chance to enjoy the facilities because you are given a certain number of days to enjoy the facilities within the UM-City itself. You can also use that opportunity to be in the Bangkok, in Shanghai, where Sharma and Ozo and also Amari are located. And even Citadines. We are also making arrangements where you can actually stay in Citadines. Dalam pada itu, menurut Menteri Besar Johor, pembangunan UM-City meletakkan Medini sebagai destinasi pelaburan yang menjadi pilihan, sekaligus menjadi pemangkin kepada penyambungan komponen gaya hidup dan perniagaan di Medini. The UM-City development reflects the high level of confidence in our effort to position Medini as the preferred investment destination. This catalyst development will become the new nexus in Medini that will be the bridge between the lifestyle components and its fast-growing business component. Majlis yang diadakan di Jen Hotel Puteri Harbour Nusa Jaya itu turut dihadiri Duta Sepanyol ke Malaysia, Tuan Yang Utama Carlos Dominguez Diaz, Duta Republik Korea ke Singapura, Tuan Yang Utama Suh Chung Ha dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Samsung C&T Corporation Chee Hoon Choi.
Hub Pendidikan Tinggi Pagoh HPTP dijangka beroperasi seawal pertengahan tahun hadapan, iaitu setahun lebih awal daripada jadual susulan sebahagian fasa pertama projek itu telah siap 70%. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyuarakan rasa gembira dengan perkembangan itu. Katanya kemajuan fasa pertama HPTP itu yang amat menggalakkan dan lebih awal daripada jadual kerja adalah petanda baik buat masyarakat amnya. Beliau berkata pihaknya menjangkakan pihak universiti boleh mula menggunakan sebahagiannya mulai tahun hadapan. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata pembangunan bandar baru Universiti Pagoh akan turut dilengkapi kemudahan infrastruktur dan sosial seperti jalan, kediaman dan pengangkutan awam sekaligus menyokong pembangunan sekitar hub pendidikan tersebut. Beliau berkata usaha untuk menarik minat universiti-universiti luar negara untuk membuka kampus di hub pendidikan itu masih diteruskan dengan perbincangan sedang diadakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat tertutup Pelan Pembangunan Parlimen Pagoh di Kompleks Seri Pekembar di Pagoh. Beliau berkata persetujuan Imperial College London Universiti di ranking kedua dunia untuk bekerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM di hub pendidikan itu juga merupakan perkembangan positif dalam membangunkan hub pendidikan itu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata perkembangan terbaru hub pendidikan itu dilihat baik sebagai pemangkin kepada peningkatan aktiviti ekonomi di negeri ini sekaligus memberi keuntungan kepada rakyat dalam aspek pembangunan modal insan, bahkan akan mewujudkan lebih 25,000 peluang pekerjaan baru kepada penduduk setempat. Beliau berkata dengan kebarangkalian tinggi untuk HPTP menjadi satu daripada perhentian kereta api berkelajuan tinggi dari Kuala Lumpur ke Singapura yang sedang dirancang oleh kerajaan, ia juga akan menjadi satu lagi nilai tambah kepada HPTP. Johor Bahru merupakan antara 4 bandar utama yang akan dibangunkan sebagai bandar pemangkin pertumbuhan bagi memaksimumkan faedah kepada komuniti setempat dan seterusnya merangsang pembangunan negara dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11. 3 bandar lain iaitu Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu itu dipilih berdasarkan potensi masing-masing dari segi saiz penduduk, sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK, ketersediaan infrastruktur utama, pemusatan institusi pengajian tinggi dan kelebihan geografi. RMK11 yang bertemakan pertumbuhan berpaksikan rakyat dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Dewan Rakyat hari ini. Seperti yang dinyatakan dalam RMK11, bandar memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara iaitu sebagai hub kewangan dan logistik serta daya penarik bakat untuk menerokai peluang baru. Hal ini kerana persaingan global bagi pelaburan dan bakat pada masa kini adalah antara bandar-bandar utama yang mampu menyediakan peluang pelaburan dan perdagangan serta meningkatkan keterhubungan dengan kawasan pinggir dan bandar. Pelan induk bagi meningkatkan daya saing 4 bandar itu akan direka berdasarkan 6 prinsip iaitu meningkatkan kepadatan ekonomi, memperluas pembangunan berasaskan transit TOD, mengukuhkan pembangunan kluster berasaskan pengetahuan, meningkatkan daya huni, menggalakkan pembangunan dan amalan hijau dan memastikan inklusiviti iaitu setiap anggota masyarakat mempunyai peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti sosial, politik dan ekonomi. Pelan perancangan bandar berdaya saing itu terkandung sebagai antara teras strategi RMK11 iaitu merekayasa pertumbuhan ekonomi dan seterusnya akan dirangka oleh pihak berkuasa tempatan bandar melalui perundingan dengan sektor swasta, masyarakat sivil dan pihak berkepentingan lain. Oleh itu, 4 bandar berdaya saing yang dilihat sebagai pemacu perubahan dalam tempoh RMK11 akan mengalami perubahan dari sudut pertumbuhan ekonomi, kepentingan sebagai hub bakat dan peningkatan daya huni bagi tempoh 2016-2020 dan seterusnya menjadi bandar contoh bagi bandar lain di Malaysia dan Asia. Pusat Jaringan Komuniti dan Industri CCIN Universiti Teknologi Malaysia UTM menyasarkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 30 projek berimpak tinggi sepanjang tahun ini. Naib Chancellor UTM Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omar berkata hingga 4 bulan pertama tahun ini sebanyak 15 projek telah dijalankan melibatkan komuniti setempat di negeri ini. Memetik laporan utusan online, katanya antara projek tersebut ialah pembinaan tukun tiruan dan penuaian air hujan yang dilakukan di Mersing dan program pengukuhan matematik tambahan.
Beliau berharap pusat tersebut lebih agresif menjalankan aktiviti mereka, membantu masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa merekakan pusat berkenaan dan Hari Libat Sama Komuniti UTM 2015 di Taman Tropika UTM. Hadir sama pengarah CCIN UTM Dr. Nur Naha Mansur. Seramai 74 delegasi dari 38 universiti melibatkan 13 negara turut diraikan dan dibawa lawatan kampus UTM Skudai sebelum menyertai forum untuk perkongsian pendapat. Kesemua delegasi turut dibawa melihat demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan daripada surat khabar, sisir ikan, cengkerang siput dan bahan terbuang. Dan untuk paparan berita seterusnya kita akan kembali lagi selepas ini. Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor. 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kembali semula. Dada dan cebisan daging dari badan bayi yang dikerat 15 telah ditemui pihak penyelenggaraan flat di Loji Kumbahan Flat Projek Perumahan Rakyat PPR Kempas Permai. Ketua Polis Johor Datuk Rusli Ahmad berkata bahagian badan itu telah diserahkan kepada pihak hospital bagi tujuan bedah siasat sebelum dikebumikan. Namun menurutnya usaha mencari kepala dan bahagian lain bayi tersebut masih diteruskan. Beliau berkata demikian kepada pemberita mengenai perkembangan terkini kes bayi dikerat di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara. Beliau berkata bahagian kepala dan alat kemaluan bayi antara anggota badan yang masih belum ditemui. Maklumat daripada penduduk sekitar amat diperlukan bagi meneruskan usaha mencari anggota bayi berkenaan selain mencari suspek yang terlibat dalam pembunuhan kejam itu. Pada kejadian Ahad 17 Mei, pekerja di Loji Kumbahan PPR berkenaan menjumpai anggota-anggota badan bayi yang dipercayai berusia 7 bulan yang tersekat di perangkap sampah loji berkenaan. Sebuah kapal korek membawa muatan pasir dari Teluk Ramunia, Pengerang, karam dipukul ombak di kedudukan 8.6 Batu Nautika Timur Tanjung Punggai. Demikian menurut Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah Tanjung Sedeli, Kapten Maritim Amran Daud berkata, dalam kejadian kira-kira 4.20 pagi itu, 14 kru kapal dilaporkan hilang manakala seorang berjaya diselamatkan. Beliau dalam satu kenyataan berkata, kapal itu sedang menuju ke perairan Pengerang apabila dipukul ombak, menyebabkannya terbalik lalu karam. Katanya berikutan itu, kesemua kru kapal yang terdiri daripada 14 warga China dan seorang warga tempatan terjatuh ke dalam laut. Namun seorang daripadanya telah berjaya diselamatkan oleh kapal yang kebetulan melalui kawasan itu, manakala 14 lagi kru masih hilang. Kru yang berjaya diselamatkan ialah Ketua Jurutera Li Guangzheng, 51 tahun, dari Zhenjiang, China. Dipercayai pukulan ombak setinggi 2.5 meter berkemungkinan menjadi faktor utama kapal korek itu karam akibat hilang keseimbangan kerana membawa muatan berat. Operasi mencari dan menyelamat 14 kru yang hilang kini diperluas ke 5 Batu Nautika dari tempat kejadian iaitu 8.6 Batu Nautika Timur, Tanjung Punggai. Operasi melibatkan lebih 20 anggota APMM, Polis Marin dan Tentera Laut Diraja Malaysia menggunakan 4 buah bot, sebuah kapal dan sebuah pesawat Dolphin 365 berdepan kesukaran kerana laut bergelora. Berikut merupakan senarai 14 mangsa yang masih hilang. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini yang bersiaran dari pusat penyiaran kami di Nusa Jaya, Johor. Salam takzim.